Hari ini kita nak mengambil sedikit intipati dalam belanjawan 2020. Kita akan bercakap berkenaan dengan sektor perniagaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memberi sumbangan yang signifikan kepada ekonomi negara. Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Peck Chuan Kee, Pensyarah Fakulti Bisnes dan Informasi Sains UCSI. Selamat pagi, Prof. Selamat datang. Cantik batik, Prof. Ya, thank you. Prof, bagaimana menilai keseluruhan intipati belanjawan 2020 yang dibentangkan baru-baru ini? Sebenarnya kalau kita lihat belanjawan 2020, pada pandangan saya agaknya menyeluruh dan juga kali ini lebih berinovasi. Ya, kalau kita lihat dari segi belanjawan 2020 kali ini, ianya berlandaskan kepada 4 teras. Ya, di mana kita melihat pada ekonomi yang pertamanya, kemudian pelaburan atas modal insan, mewujudkan masyarakat yang bersatu, inklusif dan juga saksama, dan juga akhirnya memulihkan institusi dan kewangan awam. Jadi 4 teras ini kalau kita lihat dari segi macam mana ianya berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, memang kita dapat tengok kaitan mereka dengan bagus. Perbandingannya dengan tahun lepas, belanjawan 2019 berbanding dengan 2020, bagaimana anda menilai perbandingannya dari segi inklusivitinya dan inovasi yang seperti anda katakan tadi? Kalau kita banding dari segi belanjawan 2019 dengan belanjawan 2020, sebenarnya belanjawan 2019 mempunyai hanya 3 teras. Jadi teras inklusiviti ini bagi masyarakat kita yang mempunyai kepelbagaian, kita dapati bahawa belanjawan 2020 ini memanglah merangkumi golongan masyarakat yang lebih meluas. Ya, bukan hanyalah tertumpu kepada golongan B40 yang seperti mana kita lihat dalam belanjawan 2019. Ya. Itulah selari dengan hashtag kemakmuran bersama. Ya, maknanya belanjawan 2020 penyediaannya mengambil kira semua kelompok masyarakat, bukan spesifik kepada B40, malah M40 dan juga T20. Sebab itulah kemakmuran bersama itu menjadi teras ataupun tonggak dalam penyediaannya. Kita nak bercakap berkenaan dengan sektor perniagaan. Sektor perniagaan sangat penting sebab inilah yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara. Untuk belanjawan 2020, banyak sebenarnya insentif, pelepasan cukai, misalnya dana yang diberikan kepada SME. Adakah itu relevan dengan keperluan semasa pemain industri menurut Prof? Sebenarnya apa yang kita kerajaan yang buat sekarang ini untuk memberikan insentif cukai dan sebagainya, latihan dan sebagainya kepada PKS ataupun IKS kita ini memanglah tepat pada masanya. Ya, ini adalah kerana kalau kita lihat dari segi ekonomi yang kita akan hadapi, sebenarnya berikutan dengan industri revolusi 4.0 ataupun kita panggil IR 4.0 ini. Jadi kita sebagai negara Malaysia yang maju, ya, kita sedang memasuki era digital, ya, ekonomi digital. Jadi dengan latihan yang ataupun insentif cukai yang kerajaan sediakan sekarang ini, memang bolehlah membantu, ya, PKS kita memaju ke hadapan supaya mereka lebihlah berdaya saing, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi insentif cukai dan sebagainya diberikan dalam belanjawan 2020 ini, kita dapati bahawa kerajaan kita sedang membina infrastruktur, ya, dan ekosistem IR 4.0 yang mesra bisnes, ya. Jadi dari segi plan infrastruktur fiber, ya, untuk mempercepatkan internet kita, ya, itu memang important, ya, penting. Inilah kerana kalau kita masuk ke dalam era 5G ataupun IoT, Internet of Things, yang apa tu, jalur lebar yang cepat diperlukan. Ya. Bagaimana pada akhirnya nanti kesemua insentif, strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan menerusi belanjawan 2020 ini bukan saja dapat memberi manfaat kepada PKS, malah dapat menarik juga pelabur-pelabur antarabangsa. Hasrat untuk kita kembalikan Malaysia sebagai harimau Asia dapat direalisasikan. Ya, betul. Yang itu penting kerana kalau kita lihat dari segi revolusi IR 4.0 ini, apa yang diperlukan adalah infrastruktur yang kita ada, ya. Jadi infrastruktur yang kita ada yang disediakan oleh kerajaan memang bolehlah mengurangkan kos pengeluaran, ya, perniagaan kita maupun PKS ataupun perniagaan yang lebih besar dalam bentuk saiz, ya. Jadi pengurangan kos ini menjadikan negara kita ini kompetitif dari segi macam mana kita nak track, ya, foreign direct investment ke dalam negara kita ini. Jadi untuk
mewujudkan satu iklim ekonomi yang baik, memang kita lah perlukan infrastruktur sebegini untuk disediakan. That means we are going towards that. Ya, we are sekarang going ni dengan towards that, semua betul. infrastruktur Ya, yang ada. ya. Tapi untuk masyarakat sendiri penerimaan mungkin di bandar agak baik. Tapi kalau di kawasan luar bandar bagaimana? Untuk kita melengkapkan mereka dengan facilities dan juga mendepani cabaran revolusi perindustrian 4.0, ekonomi digital dan sebagainya, sudah cukup? Jadi dalam Belanjawan 2020 ini, kerajaan telah memperuntukkan satu dana yang cukup tinggi untuk MDEC, untuk membina pusat peningkatan digital sehenti di setiap negeri. Ya. Jadi dengan penubuhan pusat-pusat ini, agar orang-orang ataupun penduduk atau masyarakat di luar bandar tu memang bolehlah diajak bersama untuk membina konsep dan idea ekonomi digital bersama. Baik, kalau kita lihat untuk membantu PKS ini yang diumumkan pada Jumaat lepas, penambahbaikan terhadap skim jaminan pinjaman perniagaan serta SME Bank memperkenal 2 dana baharu. Ini pastinya akan meningkatkan daya saing PKS tempatan. Betul. Dana sangat penting, Prof, untuk kita membantu PKS. Ya, Setuju? betul. Setuju. Kalau untuk PKS ni, biasanya mereka susah nak dapat pinjaman bank. Kerana mereka tidak mempunyai kolateral yang secukupnya dan ataupun bank komersial, terutamanya tidak mempunyai satu kepercayaan yang cukup, yang mereka ni dapat membayar balik. Jadi dengan adanya dana ini melalui skim jaminan pinjaman perniagaan, di mana kerajaan akan memberikan jaminan 80% ke atas pinjaman PKS ini. Jadi saya ingat bank-bank yang bersifatkan pembangunan seperti SME Bank dan juga PSN memang dapatlah memberikan pinjaman yang lebih kepada ahli-ahli PKS ataupun di dalam IKS kita ini. Baik, salah satu perkara yang diberi suluhan untuk MED ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan ini adalah berkenaan dengan industri halal. 10 juta ringgit diberi tumpuan kepada khidmat nasihat dan kesedaran industri halal oleh Kementerian Pembangunan Usahawan. Baik juga sebab kita tahu Malaysia juga telah menjadi model ataupun rujukan negara-negara asing dalam membantu mereka menghidupkan lagi industri halal di negara masing-masing. Tapi di negara kita sendiri khidmat nasihat, adakah itu masih menjadi asas? Kita belum berada di satu tahap yang orang kata baik untuk industri halal ni, Prof? Saya ingat produk halal ini memang penting dan jadi kalau kita lihat dari segi produk halal, saya ingat Malaysia sememangnya telah pun berjaya, tapi untuk memperbaiki ataupun memperbaikan kedudukan kita, saya ingat dana yang telah diperuntukkan bagi dalam Belanjawan 2020 ini memang dapat membantu lebih lagi, bukan hanya untuk produk halal, juga untuk produk barangan tempatan kita. Kita dengan harapan agar kita akan melahirkan jago serantau, produk halal yang memang boleh mempertingkatkan lagi kualiti produk halal Malaysia di sekitar rantau Asia. Apa lagi menurut Prof untuk sektor perniagaan, tidak kira PKS atau pemain industri secara keseluruhannya yang menarik untuk dikongsikan yang diberi tumpuan oleh Kerajaan Menerusi Belanjawan 2020? Mungkin ada perhatian Prof berdasarkan kesemua intipati itu semua, mana yang mungkin menarik, ini yang terbaik diberikan kepada rakyat? Selain daripada insentif-insentif ini, mungkin secara keseluruhannya untuk merangsang sektor perniagaan di Malaysia? Saya ingat kebanyakan geran padanan untuk sektor perniagaan supaya menuju kepada arah ekonomi digital itu memang penting, di mana setiap usahawan, terutamanya usahawan wanita, mereka diberikan satu dana yang cukup tinggi untuk memberikan mereka satu manfaat yang lebih banyak untuk menjayakan perniagaan mereka. So jadi geran padanan ini memang important, Jadi selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi bagaimana kerajaan kita memberi package
launch galakan pelaburan istimewa untuk syarikat Fortune 500 ya, untuk masuk ke dalam negara ini. Dan satu syarat, antara syarat yang diberikan adalah mereka ini mestilah menyokong PKS kita. Jadi ini adalah satu galakan yang amat baik untuk PKS negara kita ini. Dan pada akhir ini kita dapat selesaikan isu pengangguran juga. Ya, betul. Betul secara keseluruhannya Malaysia Kerjaya itu hashtag juga yang diberi penekanan dalam Belanjawan 2020. Kita nak bergerak pula kepada sektor pendidikan. KPM menerima dana yang paling besar, sama juga seperti tahun lepas dalam Belanjawan 2019. Saya sempat menembual Dr. Mazli Malik selepas pembentangan itu. Jumlah yang besar datang seiring dengan tanggungjawab yang besar. Ya, betul. Bagaimana Prof melihat keperluan untuk sektor pendidikan ini diberi penekanan terus, jumlah peruntukan yang paling besar setiap tahun? Sebenarnya pendidikan ini penting kerana pendidikan ini adalah asas kepada segala pembangunan negara ya. Jadi kalau pendidikan kita bagus ni, belia kita juga akan jadi bagus. Alright. Kemudian ekonomi kita mungkin lebih berkembang lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari segi peruntukan besar ni untuk pendidikan, tahun ini memang baik kerana macam hashtag dia kata kemakmuran bersama ya, di mana kita lihat peruntukan ini diberikan kepada semua jenis sekolah ya, yang memang memberikan satu tekanan ke atas kemakmuran dan pembangunan bersama ya. Jadi kalau kita lihat khususnya pembangunan infrastruktur sekolah ya, yang mesra orang kelainan upaya dan juga murid keperluan khas. Jadi saya ingat dana yang diperuntukkan untuk golongan kanak-kanak ini memang digalakkan. Baik. Ya. Selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi universiti tempatan ya, kita dapati bahawa kerajaan telah memberikan potongan cukai ya, sumbangan endowment dalam bentuk tunai ya, kepada universiti awam yang ini amat dialukan ya. Jadi kalau boleh dicadangkan ya, model sumbangan endowment ini kalau boleh juga digalakkan, dibukakan kepada universiti swasta tempatan. Untuk memperkasakan institusi pendidikan swasta di negara ini. TVET masih lagi menjadi fokus setiap kali belanjawan. Saya berada di Parlimen mendengar hujah daripada Menteri Sumber Manusia yang mengatakan bahawa pasaran kerja pada hari ini sangat demand terhadap graduan yang dilengkapi dengan kemahiran teknikal dan vokasional. Kementerian, bukan sahaja Kementerian Pendidikan yang menerima dana untuk TVET, malah kita lihat KBS juga diberi peruntukan untuk TVET ini. Bagaimana anda lihat dengan TVET ini dapat menyelesaikan banyak sebenarnya isu termasuk pengangguran dan juga untuk kita mendepani revolusi industri 4.0, digital ekonomi dan sebagainya? Sebenarnya kalau kita lihat daripada permintaan pekerja TVET ya, datang dari tahun 2020, sebenarnya permintaan itu tinggi ya, sebanyak 1.3 juta. Ya. Jadi penekanan kerajaan terhadap pendidikan TVET ini sejajar dengan pendidikan akademik di universiti ya, memanglah penting ya. Jadi kalau kita lihat dari segi belanjawan ya, tahun ini belanjawan untuk TVET telah ditingkatkan kepada 5.9 juta ya, yang ini memang menggalakkan ya. Jadi apa yang kita lihat ialah dari segi TVET ini, di mana pensijilan pendidikan TVET sekarang di Malaysia adalah di seluruh semua peringkat, adalah di semua peringkat, dari peringkat sarjana muda hinggalah ke peringkat kedokteran. Jadi ini amat menggalakkan kerana ini menjadikan pendidikan TVET dengan pendidikan akademik sejajar dengan aspirasi mengurangkan pengangguran di negara ini ya, terutamanya pengangguran belia di Malaysia ini yang semakin tinggi ya, pada 18%. TVET bukan kali pertama, saya dah katakan tadi, kita dah banyak kali memberikan highlights terhadap TVET ini, peruntukan demi peruntukan, sehingga waktu ini pandangan anda, kita dah capai tak mission kita untuk kembangkan sektor TVET ini? Sebenarnya ini kita lihat daripada berbagai segi ya. Kalau kita lihat daripada apa yang disarankan oleh pergerakan antarabangsa TVET ya, mereka mengatakan bahawa peruntukan dana tahun ini sebenarnya tidak cukup, walaupun angkanya adalah tinggi, dekat 6 juta ya. Inilah kerana di Malaysia ya, kalau kita lihat institusi
latihan awam untuk TVET. Kita ada sebanyak 500 buah institusi latihan. Jadi dari segi itu, kalau kita lihat dari segi itu, memang dana ini memang tidak mencukupi mengikut apa yang diperkatakan oleh pergerakan antarabangsa TVET. Tetapi usaha kerajaan untuk mengembangkan TVET ini memang dapat dilihat. Ya. Baik, kita harapkan yang terbaik menerusi apa saja yang telah dirancang ataupun dirangka oleh Kerajaan Provinsi Belanjawan 2020. Pendidikan dan juga perniagaan ini saling berkait rapat, saling berkolerasi, kerana dengan pendidikan mereka dapat mencipta perniagaan. Perniagaan juga memerlukan pendidikan. Terima kasih banyak-banyak Prof kerana berkongsi dengan kami. InsyaAllah kami akan kongsikan lebih banyak intipati bajet 2020 yang akan pastinya memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kelompok. Baik.